2.2 operasi asas matriks. Contoh 6, tentukan sama ada penambahan dan penolakan boleh dilaksanakan pada pasangan matriks berikan sebab. Kita hanya boleh melakukan operasi tambah atau tolak kalau peringkat matriks sama. Peringkat matriks sama baru kita boleh buat tambah atau tolak. Kalau kita tengok A ni, yang ni peringkat matriks dia ni, A peringkat matriks dia 1, 2. Yang ni 2 darab 3. Ada 2 baris, 3 laju. Tapi ni 2 darab 2. Peringkat tak sama, jadi tak boleh buat operasi. A tak boleh. Sebab peringkat matriks tak sama. Kalau tengok B, yang ni 1, 2. 1 darab 2, ni pun 1 darab 2. Baris dengan lajur. Bila sama, peringkat matriks sama, boleh. Sebab peringkat matriks. Nak buat operasi tambah dengan tolak, mesti peringkat matriks sama. Okey, kalau tengok C, ni pun sama, 2 kali 2, so boleh. Nampak tak? 2 baris, 2 lajur. Ni 2 kali 2 punya matriks. Kalau tengok C boleh, kalau tengok D tak boleh lah. Sebab ni 2 darab 1, ni matriks 2 darab 2. Peringkat matriks tak sama, jadi tak boleh buat operasi. Contoh 7, diberi matriks C, matriks D, matriks P dan matriks Q. Hitung C tambah D. So, C tambah D sama dengan C tambah D sama dengan C ni 10 negatif 8, 4, 6, negatif 11, 7 tambah dengan D 14, negatif 2, 1, negatif 3, 5, 9. Sama dengan bila buat operasi tambah, kita akan buat baris dengan lajur yang sama, unsur yang sama. Kita tengok 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 1 dengan 1, 1. So, 1, 1 ni 10. Tengok operasi apa? Tambah 1, 1. Okey. 1, 2 dengan 1, 2. Dia mesti unsur sama dekat matriks berbeza ni. So, ni negatif 8 tambah negatif 2. Okey. Lepas tu yang ni 4 tambah 1. Bawah ni 6 tambah negatif 3. Yang matriks unsur 2, 2 ni negatif 11 tambah 5. Lepas tu yang ni 7 tambah 9 sama dengan 10 tambah 14, 24. Negatif 8 tolak 2, tambah tolak jadi tolak kan, negatif 10. 4 tambah 1, 5. 6 tolak 3, 3. Negatif 11 tambah 5 dapat 6. Negatif 6, sorry. 7 tambah 9, 16. Ni adalah macam mana kita tambah matriks. Kita akan tambah ikut dia punya unsur. So, inilah 24, negatif 10, 5. 3, negatif 6 dengan 16. P tolak Q sama dengan matriks P. Negatif 2, 5 per 6, 6. 7.4, negatif 13, 5. Yang ni 1, 9, 1 per 4. Tolak matriks Q ialah 18, 1 per 3, negatif 7. 2.5, negatif 8, 3. Bawah ni 12, 0, 0.4. Sama dengan, so kita akan buat unsur yang sama dengan unsur yang sama. Okay. Ni tak payah tulis dalam jawapan, tapi just senang nak nampak lah. Senang nak tunjuk. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi unsur 1, 1 dengan unsur 1, 1. Kalau tengok ni negatif 2. Tolak unsur 1 balik. Lepas tu ni 5 per 6. Tolak. Lepas ambil unsur 1, 2 ni. Tolak. Cari unsur 1, 2. Ni adalah 1 per 3. Ni 6. Tolak
negatif 7. Bawah ni 7.4 tolak 2.5. Ni negatif 13 tolak negatif 8. 5 tolak 3. Yang bawah ni 1 tolak 12. Ni 9 tolak 0. 1/4 tolak 0.4. Sama dengan negatif 2 tolak 18 dapat negatif 20. 5/6 tolak 1/3 nak buat operasi samakan penyebut, nak guna kalkulator direct pun boleh. Okey, ni 1 darab 2, 5 tolak 2, 3. 3/6 sama dengan 1/2. 1/2 sama dengan 0.5, nak buat 0.5 boleh, nak buat 1/2 pun boleh. Okey, 6 tolak 7 sama dengan 6 tambah 7 dapat 13. 7.4 tolak 2.5 dapat 4.9. Negatif 13 tambah 8, kita dapat negatif 5. 5 tolak 3, 2. 1 tolak 12 dapat negatif 11. 9 tolak 0 dapat 9. 1/4 sama dengan 0.25. 0.25 tolak 0.4 dapat negatif 0.15. So sama, kalau pecahan dengan perpuluhan ni, kalau nak tukar maksudnya ni tak nak buat pecahan, nak buat perpuluhan pun boleh. Dan ni kalau tak nak buat perpuluhan, nak buat pecahan pun boleh. Still nilai yang sama. Contoh 8, diberi matriks D, matriks E dan D tambah E sama dengan yang ni. Hitung nilai X dan Y. So, dia tahu D ni E, D tambah E sama dengan yang ni. D tambah E mesti sama dengan yang ni. Betul? D tambah E. So, yang ni 2X tolak 1, negatif 3, negatif 12. 5 tambah Y tambah dengan yang ni adalah X 2, 7, Y. Nak samakan terus boleh, nak kira dulu pun boleh. So, ni kita akan kumpul setempat. Unsur yang sama, okey ni 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Unsur 1, 1 tambah unsur 1, 1. 2X tolak 1 tambah X. Yang ni unsur 1, 2 dengan 1, 2. Negatif 3 tambah 2. Yang ni negatif 12 tambah 7. Yang ni 5 tambah Y tambah Y. Kita tengok 2X tambah X, 3X tolak 1. Yang ni negatif 1. Yang ni negatif 12 tambah 7 dapat negatif 5. Dan ni 5 tambah 2Y. 5 tambah 2Y. Okay, so kita boleh compare dengan yang dia bagi. Yang dia bagi, yang ni sama juga dengan 8, negatif 1, negatif 5, 13. Nampak tak yang ni? So, kita boleh bandingkan unsur sama. Kalau yang ni, unsur 1, 1 dengan unsur 1, 1. 3X tolak 1 sama dengan 8. 3X sama dengan negatif 1 pindah sini jadi 3X sama dengan 9. X sama dengan 3. Okey. Lepas tu Y pula dekat sini. Ni kat sini. Okey. 5 tambah 2Y sama dengan 13. 5 pindah belakang. 2Y sama dengan 13 tolak 5 dapat 8. Y sama dengan 8 bahagi 2 dapat 4. Contoh 9, diberi F tambah ni tolak ni sama dengan ni. Hitung matriks F. Okay. Dia sama macam operasi biasa. Nampak? Semua peringkat sama. So, kita boleh gabung je. F ni pun sure jawapan akhir dia, peringkat dia 2, 1. F tambah 16 negatif 3 tolak 7, 10 sama dengan negatif 2, 3. Kita nak F je, yang lain ni kena pindah pergi belakang. So, kena pindah kawasan belakang. Yang belakang ni ada negatif 2, 3.
Bila positif, pindah belakang jadi negatif. Dia akan jadi negatif 16, negatif 3. Yang negatif ni, negatif 7, 10 ni dia akan, bila pindah kawasan lain, dia akan jadi positif. So, kita boleh gabung unsur yang sama. So, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Negatif 2. Tengok simbol dia negatif 16. Simbol dia 7. Yang bawah ni 3. Simbol dia negatif. Yang ni negatif 3. Simbol dia positif. Yang ni negatif 2 tolak 16. Negatif 18. Negatif 18 tambah 7 dapat negatif 11. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 10, 16. Contoh 10, jadual di sebelah menunjukkan catatan stok Contoh 10, jadual di sebelah menunjukkan catatan stok buku teks tingkatan 4 bagi mata pelajaran sains, matematik dan ekonomi di SMK Taman Suria. Hitung stok akhir bagi setiap jenis buku teks berikut. Okey. Bila kita buat dalam matriks, kita boleh kira 3-3 sekali. Kalau tengok stok ni untuk sains, maths dengan ekonomi. So, kita boleh buat dalam bentuk matriks. Stok akhir sama dengan stok awal tambah dengan dia diterima, maksudnya tambah dengan buku yang diterima, tolak dengan buku yang hilang dan rusak. So, kita buat je dalam bentuk matriks. Stok akhir sama dengan stok awal adalah 3, 2, 6, 3, 3, 5, 8, 2 tambah 5, 6, 5, 6, 4, 7, 15 tolak dengan 3, 2, 2, 6, 11. Kita tahu kalau kita kira matriks ni, dia mesti unsur sama dengan unsur sama. Okey. Ni 1 di baris pertama, 1, 2, 3 lajur. Ni tak payah tulis, ni just nak senang nampak je. Okey. Unsur 1, 1 dengan unsur 1, 1 dengan unsur 1, 1. So, 3, 2, 6. Ambil simbol dia. Tambah 5, 6. Tolak 3, 2. Okey, yang second. 3, 3, 5. Nampak 1, 2 dengan 1, 2 dengan 1, 2. Bila kita buat tambah dengan tolak matriks, mesti dengan unsur yang sama. So, ni 3, 3, 5 tambah 4, 7 tolak unsur yang sama kat sini 2, 6. Okey, yang 3, 8, 2 tambah 15, 4, 8, 2, 15 dengan 11. Bila nak pergi next, kita just ambil simbol dia, lepas tu ambil nombor tu. So, just kira 3, 2, 6 tolak 5, 6 tolak 3, 2. 3, 2, 6 tambah 5, 6 tolak 3, 2. Dapat 3, 5, 0. So, basically sebenarnya jawapan dah ada kat sini. Tambah macam biasa je lah. Yang tengah ni dapat 3, 5, 6. Yang belakang ni 82 tambah 15 dapat 97. Tolak 11 dapat 86. Jadi, stok akhir bagi buku teks sains, matematik dan ekonomi masing-masing ialah, okay, ni kena ikut turutan lah. Ikut sains, matematik dan ekonomi adalah 350, 356, 86. Ni nilai dia. Contoh 11, diberi D sama dengan ni, hitung 3D. Okay, D sama dengan negatif 5, 4, 2, 1. 3D sama dengan 3 darab D sama dengan 3 dekat luar, negatif 5, 4, 2, 1. Bila darab dengan unsur macam ni, dia akan darab dengan semua yang dekat dalam ni. Dia akan darab satu-satu. Dan dia akan stay kat tempat yang sama. Maksudnya, 3 darab negatif 5 dapat negatif 15 untuk unsur pertama. Unsur yang ni 3 darab 4, 12. 3 darab 2, 6. 3 darab 1, 3. Dia akan darab dengan semua unsur dekat dalam ni. Okey. B,
Negatif 1/2 D sama dengan negatif 1/2. D tadi negatif 5, 4, 2, 1. Sama dengan, so dia negatif. Negatif 1/2 darab negatif 1/5. Okay, kalau susah nak nampak, tadi senang nak nampak nombor darat, boleh tulis dulu macam ni. Negatif 1/2 darab 4, kiranya last baru keluarkan nilai yang sebenar. Negatif 1/2 darab 2, negatif 1/2 darab 1. Nampak tak yang kat luar ni, nombor kat luar akan darab dengan semua unsur dekat dalam ni. Sama dengan negatif 1/2 darab negatif 5, negatif dengan negatif jadi positif 5/2. Okey, yang ni negatif 1/2 darab 4, potong-potong jadi negatif 2. Yang bawah ni negatif 1/2 darab 2 dapat negatif 1. Negatif 1/2 darab 1, negatif 1/2. So, ni ada punya matriks. Okey, jadi B ni samalah 5/2, negatif 2, negatif 1, negatif 1/2. Unsur kat luar maksudnya dia akan darab dengan semua dekat dalam ni. Contoh 12, diberi P dengan Q, hitung 3P tolak Q. Kita tengok 3P tolak Q. Cara senang, settlekan dalam ni darab dengan 3. Kalau nak kembangkan 3P tolak 3Q pun boleh. Cuma jalan kira panjang dan tak recommend kita buat yang ni. Cuma just nak beritahu dalam maths ni, satu soalan tu kadang-kadang ada few cara untuk kita selesaikan, but still in the end, still jawapan sama. Alright, so yang ni 3P tolak Q. 3P tolak Q sama dengan 3. Kita punya P 7, 9, negatif 3, 8 dengan 6, 12. Tolak Q 2, negatif 3, 1, 5, 0, 4. Okey, kita boleh. Sama dengan 3, 7, nampak? Kita akan buat unsur yang sama dengan unsur yang sama. 7 dengan 2. Okey, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Yang biru ni tak payah tulis lah. Saya just buat kat sini, senang nak tengok, senang nak explain. Okey. Unsur 1, 1 dengan unsur 1, 1. Unsur 2, 2 dengan unsur 2, 2. Dia mesti unsur yang sama dengan unsur yang sama kalau tambah dengan tolak. Okey. Kita tengok ni. 7, 1, 1. Nak gabung tolak. Tolak. Yang ni 2. 9. Ambil tolak. Yang ni negatif 3. Ni negatif 3. Tolak 1. Ni 8. Tolak 5. Okey, lagi bawah ni 6. Tolak 0. Yang ni 12. Tolak 4. Sama dengan 3. Okey, tengok ni kurungan dengan satu je matriks. Nak hilangkan yang kurungan luar ni pun boleh. Okey, 7 tolak 2, 5. 9 tolak 3. 9 tambah 3, 12. Negatif 3 tolak 1, negatif 4. 8 tolak 5, 3. 6 tolak 0, 6. 12 tolak 4 dapat 8. Okey. Dan kita tahu kalau ada nombor yang didarabkan dengan matriks, kita akan darabkan dengan semua unsur. 3 darab 5 dapat 15. 3 darab 12 dapat 3. 6. 3 darab negatif 4 dapat negatif 12. 3 darab dengan 3 dapat 9. 3 darab dengan 6 dapat 18. Lepas tu 3 darab dengan 8 dapat 24. 15, 3, 6, negatif 9, negatif 12, 9, 18, 2, 4. So, inilah darabkan semua unsur dengan 3. A diberi matriks ni, hitung nilai X dan nilai Y. So, matriks ini separuh
4, 12 tolak X negatif 3 sama dengan 5Y. So, separuh ni separuh kita tahu bila kita nak gabung matriks ni, kita kembangkan dulu, baru kita boleh gabung unsur by unsur. So, kita nak hilangkan 1/2 darab dengan 4. Okay, kita tahu 1/2 darab dengan 4 sama dengan 2. Kalau tak confident, boleh je tulis je dulu. Kemudian baru kira pun boleh, cuma boleh lah. Okay, alamak. Tolak X negatif 3 sama dengan 5Y. So, kita tahu separuh darab 4 sama dengan 2. Separuh darab dengan 12 sama dengan 6. 6 tolak X negatif 3 sama dengan 5Y. Kita tahu sekarang ni matriks yang sama ni matriks 2 darab 1. Kita akan buat unsur pertama dengan unsur pertama dengan unsur pertama. So, unsur pertama ni tengok 2 tolak X sama dengan 5. Okay. So, kita boleh cari X. X ni negatif, dia akan pindah masuk kawasan 5. Dia jadi positif. 5 pula pindah masuk kawasan 2. So, kawasan 2 dia ada 2. Bila 5 pindah masuk, negatif 5 dapat negatif 3. Kita settle lagi, kita nak Y. Okay. Yang unsur kedua, 6 tolak negatif 3 sama dengan Y. 6 tolak negatif 3 sama dengan 9. 9 sama dengan Y, or Y sama dengan 9. So, tengok ni X sama dengan negatif 3, Y sama dengan 9. Dia bandingkan unsur-unsur sepadan. Maksudnya, 1-1 dengan 1-1 dengan 1-1. Ni 2-1 dengan 2-1 dengan 2-1 unsur. Okay. 14 diberi 4A. Okey, hitung matriks A. 4A tambah 9, 0, 2, negatif 3 sama dengan negatif 3, 4, 10, 1. Ni kita buat macam operasi biasa. Kalau nak cari 4A, apa yang kita buat? Kita mesti pindahkan matriks ni pergi belakang. So that kita tinggal 4A je. 4A sama dengan negatif 3, 4, 10, 1. Bila positif, pindah belakang jadi negatif. 9, 0, 2, negatif 3. 4A sama dengan, bila matriks yang sama peringkat macam ni, kita boleh gabung. So, unsur yang sama dengan unsur yang sama lah, unsur yang sepadan. Okay, negatif 3 tolak 9. Okay, dah settle satu-satu. 4 tolak 0. 4 tolak 0. Nak tulis nilai terus pun boleh. Ni just nak tunjuk satu-satu lah. 10 tolak 2. 10 tolak 2. Yang ni 1 tolak negatif 3. Negatif 3 tolak 9, negatif 12, 4 tolak 0, 4, 10 tolak 2, 8, 1 tolak 3, 1 tambah 3 sama dengan 4. Okay, ni baru 4A. Yang kita nak adalah A. Bila nak A, 4 ni kena bawa pergi belakang. Bila bawa pergi belakang, jadi bahagi 4 ataupun darab 1/4. A sama dengan 1/4. 1/4 sama juga macam bahagi 4 kan. Negatif 12, 4, 8, 4. Okay. 1/4 darab negatif 12 sama dengan negatif 12 bahagi 4 dapat negatif 3. 4 bahagi 4 dapat 1. 8 bahagi 4 dapat 2. 4 bahagi 4 dapat 1. So, negatif 3, 1, 2, 1. Ni matriks dia. Ni ditunjuk lah. 4A sama dengan A. A sama dengan A bahagi 4. Sama juga bila kita keluarkan bahagi 4 ni, dia jadi 1/4. 14. Purata bilangan kenderaan di suatu kawasan parkir untuk setiap hari bagi 5 hari bekerja diwakili dengan jadual X. Ni untuk 5 hari bekerja.
Jadual awal pula mewakili purata bilangan kenderaan pada hujung minggu. Hujung minggu ada 2 hari. So, dia nak apa? Hitung bilangan kenderaan yang parkir di kawasan tersebut dalam seminggu. Dia nak dalam seminggu. Ni hari weekday, ni hari weekend. Bila nak total, maksudnya kena tambah yang untuk 5 hari, tambah yang untuk 2 hari. So, yang untuk 5 hari ni, 5 hari tambah dengan 2 hari. Ni boleh guna huruf apa lah. Just unknown lah, apa boleh ubah. Okay. 5 darab dengan 42, 8, 20, 11 tambah dengan 2. Y adalah yang ni lah. 25, 5, 12, 3. Bila kita susun macam ni, kita dah tahu. Yang ni untuk kereta berbumbung. Sebab kita ikut kotak dia. Ni motosikal berbumbung. Yang ni kereta tak berbumbung. Yang bawah ni motosikal tak berbumbung. Sama dengan, so kita kembangkan dulu. 5 darab dengan 42. Okay, kita buat 5 darab dengan 42. 5 darab dengan 8. Terus boleh. 5 darab 20 dapat 100. 5 darab 11 dapat 5. Tambah. Ni pun sama. Dia akan darab dengan unsur yang sama. 2 darab 25 dapat 50. 2 darab 5 dapat 10. 2 darab 12 dapat 24. 2 darab dengan 3 dapat 6. Nampak tak? Bila 2 kat luar, semua unsur ni akan darab 2. Darab 2, darab 2, darab 2. Kalau depan ni 5, semua ni akan darab 5. 8 darab 5, 20 darab 5, 11 darab 5. So, kita boleh gabung. 5 darab 42 dapat 210. So, 210 kita tahu unsur sama dengan unsur sama. Maksudnya 1 dengan 1. So, yang ni 210 tambah 50. Yang ni, yang kedua ni 40. Kita nak ambil dia punya simbol tambah 10. Yang bawah ni 100 tambah 100 dengan 24. Yang last ni 55 tambah 6. Okey. Sama dengan 210 tambah 50 dapat 260. 40 tambah 10 dapat 50. 100 tambah 24, 124. 55 tambah 6 dapat 61. So, 260, 50, 124, 6, 1. Contoh 15, diberi matriks C dan matriks D, tentukan sama ada pendaraban CD boleh dilakukan atau tidak. Jika boleh, nyatakan peringkat hasil darab matriks itu. Okey. Kita tengok C ni sama dengan 83. So, peringkat matriks dia, peringkat matriks ni baris darab laju. Jadi, peringkat matriks sama dengan baris darab laju. Baris dia ada 2, 1, 2. Laju ada 1. Ni baris 1, 2. Laju ada 1. So, peringkat matriks dia 2 darab 1. D ni 1, 2, negatif 2, 5. Kita nampak 2 darab 2. So, ni matriks 2, 2. Untuk darabkan matriks, nombor tengah mesti sama. So, kita nak buat C darab D, betul? Untuk C ni 2 darab 1. D ni 2 darab 2. Kita akan tengok yang tengah ni. Kalau tengah sama, baru boleh darab. Dia mesti tengah sama. Kalau tengok C darab D tak sama. Bila tak sama, tak boleh. Tengok. Ni 2, 1 darab 2, 2. Pendaraban CD tak boleh dilakukan kerana bilangan laju matriks C tak sama dengan, nampak tak, bilangan laju ni tak sama dengan baris matriks D. Kita tahu ni baris darab laju, yang ni baris darab laju.
Jadi dia punya laju yang pertama mesti sama dengan baris yang kedua, baru kita boleh buat pendaraban. Okey. Okey, sekarang ni tengok tadi CD, sekarang DC. Kalau D darab C, D ni adalah 2 darab 2, C ni adalah 2 darab 1. Kita tengok baris dengan lajur sama, so dia boleh didarabkan. Pendaraban DC boleh dilakukan kerana bilangan lajur matriks D sama dengan bilangan baris C. So kita tahu lajur yang pertama mesti sama dengan baris yang kedua, baru kita boleh darab. So conclusion dia juga, kalau matriks ni kita tahu AB tak semestinya sama dengan BA. Ada kes AB sama dengan BA, tapi tak boleh suka hati je main darab AB ataupun darab BA. Contoh 16. Contoh 16 diberi matriks A dan matriks B, hitung nilai A, B. So A ni sama dengan 2, 3, 1, 5. B 6, negatif 7, negatif 2, 1. Bila AB sama dengan 2, 3, 1, 5, 6, negatif 7, negatif 2, 1. Sama dengan, okey, nak selesaikan ni, untuk matriks pertama kita bulatkan dia punya baris. Baris untuk matriks kedua kita buat dia punya lajur. Okey, so nak ni 1, 2, 1, 2. Ni tak payah tulis nombor ni, just nak senang nampak. Kita selesaikan 1 dengan 1 dulu. Apa kita buat? Unsur pertama dengan unsur pertama. Unsur pertama ni lah. 2 dengan 6 unsur pertama. 3 ni unsur kedua dengan unsur kedua. Kita akan darab 2 darab dengan 6. Lepas tu kita tambah, baru kita pergi unsur kedua. 3 darab dengan negatif 2. Settle baris pertama dengan lajur pertama. So kita pergi next pula, yang kedua. 2 darab dengan negatif 7. Lepas tu kita tambah, baru tengok unsur kedua. So inilah unsur kedua, 3 dengan 1. 3 darab 1. Okey, yang bawah ni dah settle baris pertama dengan lajur pertama, lajur kedua. Kita pergi next baris pula. So 2 akan darab dengan 1. Unsur pertama dengan unsur pertama, 1 dengan 6. Tambah, so unsur kedua dengan unsur kedua, 5 darab dengan negatif 2. Okey, dah settle, kita pergi next pula. So, nampak tak? 1, 1, 1, 2. Lepas tu kita pergi 2, 1, 2, 2. Di mana bila kita darab unsur sama dengan unsur sama. Okey, 1 unsur pertama dengan unsur pertama. 1 darab dengan negatif 7. Lepas tu kita akan tambah, tengok unsur kedua pula, 5 dengan 1. 5 dengan 1. Okey, kita balik. Sama dengan, so 2 darab 6 dapat 12. 3 darab negatif 2 dapat negatif 6. Okey. 2 darab negatif 7 dapat negatif 14. 3 darab 1, 3. 1 darab 6, 6. 5 darab negatif 2, negatif 10. Yang ni negatif 7 tambah 5. 12 tolak 6, 6. Negatif 14 tambah 3, negatif 11. 6 tolak 10, negatif 4. Negatif 7 tambah 5, negatif 2. So, inilah jawapan dia. Contoh 17, diberi matriks E dan matriks F dan matriks G, hitung G darab E. Okey, sekarang GE sama dengan G kita adalah 4, 3. E kita adalah 5, negatif 1, 0, negatif 4, 8, 7. Bila nak darab, apa kita buat? Yang baris pertama kita bulatkan baris, yang baris kedua, yang matriks kedua kita bulatkan dia punya laju. Okey.
sama dengan susudakan baris pertama dengan lajur pertama. Unsur pertama dengan unsur pertama, unsur kedua dengan unsur kedua. So, unsur pertama ni 4 darab dengan 5. Lepas tu kita akan tambah unsur kedua dengan unsur kedua. Okey, dah settle lajur pertama, kita pergi pula next lajur kedua. 4 darab negatif 1. Dah settle unsur pertama, unsur kedua dengan unsur kedua. 3 darab dengan 8. Pergi unsur ketiga pula. 4 darab dengan 0. Alamak, muat tak ni? Lepas tu, unsur pertama dengan unsur pertama, unsur kedua dengan unsur kedua. Tambah dengan 3 darab 7. Baris ni dah habis, so dah settle lah. 4 darab 5, 20. 3 darab negatif 4, negatif 12. 4 darab negatif 1, negatif 4, tambah 24. 4 darab 0, 0, tambah 21. So, dapat 8. Negatif 4 tambah 24, dapat 20. 0 tambah 21, dapat 21. Okay, tengok ni. Matriks ni, G ni adalah matriks 1 darab 2. Okay. E ni adalah matriks 2 darab 3. 2 darab 3. So, matriks tengah sama, kita boleh darabkan. Hasil matriks, pendaraban matriks ni kita akan dapat matriks 1 kali 3. 1 kali 3. Dapat tak matriks kita ni 1 kali 3. A. B. F, G sama dengan F ni negatif 2, 7. G 4, 3 sama dengan, kita bulatkan yang pertama, kita akan bulatkan ikut baris ni, kita bulatkan ikut lajur. Okey. So, cara dia, baris ni akan darab dengan semua lajur. Dah habis baru baris kedua, baru pergi baris next, darab dengan lajur. So, negatif 2 darab dengan 4, negatif 2 darab dengan 4. Kalau tengok, dia memang ada satu unsur je lah. So, dah siap, kita pergi unsur next. Negatif 2 darab dengan 3. Okay, then 7 darab dengan 4. Lepas tu 7 darab dengan 3. So, 2 darab 4 dapat negatif 8. Negatif 2 darab 3 dapat negatif 6. 7 darab 4, 28. 7 darab 3, 21. So, inilah BFG. Kita dapat negatif 8, negatif 6, 28 dengan 21. So, ni ada beritahu hasil darab matriks adalah apa. Kalau tengok ni, yang ni adalah matriks 2 kali 1. Dan ni adalah matriks 1 kali 2. Peringkat matriks ni adalah baris dia darab dengan lajur. Kalau tengok ni ada 2 baris, lajur dia ada 1 je. Tahu bila tengah sama baru kita boleh gabung. Hasil gabung ni akan dapat matriks 2 kali 2. So, tengok matriks ni 2 kali 2. 2 baris, 2 lajur. C, G, F. Sama dengan G kita adalah 4, 3. F kita adalah negatif 2, 7. Sama dengan, okay, ni baris, ni lajur. So, ni darab dengan ni. Unsur pertama, bila dalam bulatan baris dengan lajur ni, unsur pertama dengan unsur pertama lah. Unsur kedua dengan unsur kedua. So, 4 darab dengan negatif 2. Lepas tu, 3 dengan 7. Tambah 3 darab 7. Sama dengan, okay, dah settle lah. Sebab ni, satu baris dengan satu lajur je. Settle. 4 darab negatif 2 dapat negatif 8. Tambah 3 darab 7, 21. Sama dengan negatif 8 tambah dengan 21 dapat 13. Memang satu ni je jawapan dia. Kalau tengok pun matriks ni 1 darab 2 darab dengan matriks 2 darab 1. Kita tahu boleh darab sebab baris dengan lajur sama, di mana hasil dia adalah matriks 1 darab 1. Lah, 1, 1.
Contoh 18 diberi matriks K dengan L. Hitung. Okey, ni L kuasa 2. L darab L lah. Okey. L sama dengan negatif 4, 2, 0, 1. L kuasa 2 sama dengan L darab L sama dengan negatif 4, 2, 0, 1. Negatif 4, 2, 0, 1. Sama dengan apa kita buat? Kita bulatkan yang first ni baris. Yang kedua ni kita bulatkan dia punya lajur. So, kita tahu baris pertama dengan lajur pertama dulu. Kita akan buat satu. Unsur pertama dengan unsur pertama. Negatif 4 darab negatif 4 dapat positif 16. Lepas tu 2 darab 0 dapat 0. Kita akan tambah 0. Tulis 16 pun boleh. Okey. Dah settle baris pertama ni, kita akan pergi lajur ke 2. Unsur first dengan unsur first. Negatif 4 darab 2 negatif 8. 2 darab dengan 1. Jangan lupa tambah. 2 darab 1 dapat 2. Dah settle. Dah settle baris ni, pergi baris yang kedua. Baris kedua, unsur pertama. 0 darab negatif 4 dapat 0. Tambah 1 darab dengan 0 pun 0 lah. Okey. Pergi next. 0 darab dengan 2, 0. Tambah, tengok matriks kedua dengan matriks kedua. 1 darab 1, 1. 16 tambah 0, 16. Negatif 8 tambah 2, negatif 6. 0 lah. 0 tambah 1, 1. So, jawapan dia 16, negatif 6, 0, 1. B. K L kuasa 2. Sama dengan K kita adalah 3, 2, negatif 1, 5, 4, negatif 2. L kuasa 2 ni kita dah kira dekat A tadi. 16, negatif 6, 0, 1. Macam biasa, matrik pertama kita bulatkan dia punya baris. Matriks kedua kita bulatkan dia punya lajur. Okey, sama dengan unsur pertama dengan unsur pertama. 3 darab 16 dapat 48. Lepas tu 2 darab dengan 0, 0 lah. Okey. Dan kita pergi yang kedua. 3 darab negatif 6 dapat unsur pertama dengan unsur pertama. 3 darab negatif 6 dapat negatif 18. Pergi unsur kedua, 2 darab dengan 1. Jangan lupa tambah. 2 darab dengan 1, 2. Dah settle. Pergi baris kedua. Baris kedua, negatif 1 darab dengan 16. Negatif 16. Nampak? Unsur pertama. Bila kita darab dengan lajur tu, unsur pertama dengan unsur pertama. Unsur kedua dengan unsur kedua. Dan kita tambah 5 darab 0, 0. Dah settle dia pergi lajur ni. Dia akan pergi lajur ke 2. Negatif 1 darab negatif 6 dapat 6 lah, positif. 5 darab dengan 1 dapat 5. Nampak tak ni? Yang kedua ni, yang pertama dengan pertama, yang kedua dengan kedua. Bila kita dah settle baris ni, kita akan pergi baris next. So, baris yang ketiga ni akan darab dengan lajur pertama, dia ulang je. Maksudnya lepas settle baris ni, pergi baris kedua. Settle baris kedua, pergi baris ketiga. Ni 4. 4 darab dengan 16, 3, 2, 2, 64. Okey. Dan negatif 2 darab dengan 0. Okey, tambah 0 ni tak tulis pun tak apa. Okey. Direct je ambil nombor tu. Dan yang second ni, kita pergi lajur kedua. 4 darab dengan negatif 6 dapat negatif 24. Kita tak tambah. Negatif 2 darab 1 dapat negatif 2 lah. Okey. 48 tambah 0, 48. Negatif 18 tambah 2, negatif 16. Negatif 16 tambah 0, negatif 16. 6 tambah 5, 11. 64, negatif 24 tambah negatif 2 sama dengan negatif 24 tolak 2 dapat negatif 26. Inilah.
Si L kuasa 3. L kuasa 3 ni boleh jadi L darab L kuasa 2 ataupun L kuasa 2 darab L. Dua-dua ni patut dapat jawapan yang sama. Kalau tengok buku teks, dia buat L kuasa 2 darab L. So, saya tunjuk kalau guna ni pun patut dapat jawapan yang sama. Okey. L adalah negatif 4, 2, 0, 1. L kuasa 2 ialah 16, negatif 6, 0, 1. Sama dengan yang matriks pertama kita bulatkan dia punya baris. Matriks kedua kita bulatkan dia punya laju. Okey. Sekarang baris pertama dengan laju pertama. Negatif 4 darab 16. So, ni negatif 32 darab 2. Negatif 64. Boleh guna kalkulator lah. Okay. 2 darab 0 dapat 0. So, kita akan tambah unsur. Unsur pertama darab unsur pertama tambah unsur kedua darab unsur kedua. Dah settle laju ni, kita pergi next laju kalau ada. Negatif 4 darab dengan negatif 6 dapat positif 24. Unsur pertama dengan unsur pertama, unsur kedua dengan unsur kedua. Tambah unsur kedua darab unsur kedua, 2 darab 1, 2. So, bawah ni 0 darab 16, 0. 1 darab 0, 0. Matriks yang last ni 0 darab negatif 6 pun 0. 1 darab 1, 1. Negatif 64, 26, 0, 1. Nampak tak? Walaupun jalan kira tak sama, yang ni dia buat L kuasa 2 darab L, saya buat L darab L kuasa 2, tapi still dapat jawapan sama. Matriks ni tak sama dengan darab biasa. Kalau darab biasa, A, B sama dengan BA, betul? 2 darab 5 sama dengan 5 darab 2, dah sah-sah. Tapi kalau matriks ni tak semestinya. A darab B tak semestinya B darab A. Kita tak boleh suka-suka hati kita terbalik. Okey. Sikit ni. Contoh 19, hitung nilai X dan nilai Y. Okey, kita tengok. 6X tolak 5. 2, 3, 1, 4 sama dengan 7, 1 tolak Y. Hitung nilai X dengan. So, senang kita dah harapkan nilai dulu. 6X negatif 5. 2, 3, 1, 4. Bila darab, first ni kita akan bulatkan dia punya baris. Yang second kita akan bulatkan dia punya laju. Sama dengan. So, baris pertama dengan laju pertama. 6X darab dengan 2 dapat 12X. Kita nampak tak? Unsur pertama dengan unsur pertama. Unsur kedua dengan unsur kedua. Unsur pertama darab unsur pertama tambah unsur kedua darab unsur kedua. Okey. Dah settle, kita pergi next pula. Unsur pertama dengan unsur pertama, so 6X darab dengan 3. Unsur kedua dengan unsur kedua, negatif 5 akan darab dengan 4. Saya buat tambah unsur kedua, tapi kalau kita tahu negatif, sini akan negatif, nak direct tulis pun boleh. Okey. 12X tambah negatif 5 tambah 1 sama dengan tolak 5. Yang ni 6X darab 3 dapat 18X. Negatif 5 darab 4 dapat negatif 20. So, kita boleh bandingkan matriks ni sama juga dengan 7, 1 tolak Y. Tengok, kita akan bandingkan unsur pertama dengan unsur pertama, unsur kedua dengan unsur kedua. Kalau tengok ni, unsur kedua ni ada Y dengan X. So, yang pertama pula hanya ada X atas S pun boleh ubah. Kalau kita buat yang first dulu, kita boleh dapat X, boleh ganti dekat sini. Okay. 7 sama dengan 12X tolak 5. Kita nak X, negatif 5 akan pindah masuk kawasan 7 jadi positif. So, 12X ni tinggal dia je. Kawasan 7 ni ada masuk positif 5. 12X sama dengan 12. X sama dengan 1.
Lepas tu kita boleh ambil yang second pula. 1 tolak Y sama dengan 18X tolak 20. Kita tahu X sama dengan 1. 1 tolak Y sama dengan 18. 1 tolak 20. 1 tolak Y, 1 tolak Y sama dengan 18 tolak 20 negatif 2. Kita nak Y akan pindah masuk kawasan negatif 2, dia jadi positif. Kawasan Y asal tadi ada 1 dan negatif 2 akan pindah masuk kawasan 1 ni, negatif pindah kawasan positif jadi positif. X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Yang ni. Mahmud diberi harga seunit saham A dan seunit saham B semasa pembelian adalah yang ni. Hitung jumlah pelaburan Hairil dan jumlah pelaburan Mahmud. Okey. So kita tengok yang ni matriks 2 kali 2. 5,000, 4,000, 2,000, 6,000. So sekarang kita tahu bila kita darab, baris akan darab dengan laju. So baris ni dia akan darab dengan laju. Kalau kita tengok yang ni adalah Hairil punya AB. Sini pun adalah AB. Bila kita nak darab dengan seunit, A mesti darab dengan A, B mesti darab dengan B. Jadi A ni adalah 1.50, B adalah 0.82. So kita buat 5,000. Okey, baris dengan laju. Unsur pertama dengan unsur pertama, 5,000 darab dengan 1.50. Lepas tu tambah dengan unsur kedua darab dengan unsur kedua. 4,000 darab dengan 0.82. Okey, untuk baris kedua pula, lepas dah settle baris pertama, kita pergi baris yang kedua. 2,000 unsur pertama dengan unsur pertama tambah unsur kedua dengan unsur kedua. 6,000 darab 0.82 tu sama dengan, so guna kalkulator. 5,000 darab dengan 1.5 tambah 4,000 darab 0.82 dapat 10780. 10780. Yang bawah ni 2,000 darab 1.5 tambah 6,000 darab 0.82 dapat 7920. Jadi jumlah pelaburan Hairil dan Mahmud masing-masing ialah, tengok atas ni Hairil, bawah ni Mahmud. So ni Hairil punya, ni Mahmud punya, dengan terbalik pula. Okay, so Hairil 10,780, Mahmud 7920.